hadis kelebihan Al-Quran. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala baina Jibril qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm lam yuftah qad illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala ila al-ard lam yanzil qad illa al-yawm fasallama wa qala abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimu suratul baqarah lam taqra'a biharfin minhuma illa utitah. Rawahu Muslim. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Jibril alaihi salam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kedengaran suara dari langit. Lalu Jibril AS telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu seorang malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua nur yang telah diberikan kepada Tuhan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Baqarah. Mana-mana perkataan daripada kedua-duanya yang Tuhan baca, pasti Tuhan akan mendapat ganjarannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa pada suatu ketika Jibril alaihissalam sedang duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kedengar suara dari langit. Lalu Jibril alaihissalam telah mengangkat kepalanya ke atas dan berkata, satu pintu di langit telah dibuka pada hari ini yang tidak pernah dibuka sebelum ini. Menerusi pintu itu seorang malaikat yang tidak pernah turun ke dunia sebelum ini telah turun. Malaikat itu pun datang lalu memberi salam dan berkata, bergembiralah dengan dua nur yang telah diberikan kepada Tuhan yang belum pernah diberikan kepada mana-mana Nabi sebelum Tuhan, iaitu surah Al-Fatihah dan dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mana-mana perkataan daripada keduanya yang Tuhan baca, maka pasti Tuhan akan mendapat ganjarannya. Rawahu Muslim. Keterangan yakni jika ayat itu ayat pujian, maka akan didapati pahala pujian itu, dan jika ayat itu ayat doa, maka doa itu akan dikabulkan. An Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Fatihatil kitab shifaa'un min kulli da'. Abdul Malik bin Umair radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam surah Al-Fatihah, terdapat penawar untuk segala penyakit. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama' amin fawafaqat ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rawahu Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila sesiapa daripada kamu mengatakan amin, yakni di akhir surah Al-Fatihah, maka pada masa itu para malaikat di langit juga akan berkata amin. Jika aminnya bertepatan dengan amin para malaikat, maka semua dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Rawahul Bukhari. Ya, alhamdulillah hadirin. Adalah telah dengar berkenaan dengan hadis tentang kelebihan surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ada dua ayat terakhir surah Al-Baqarah. Dan hadis terakhir yang kita dengar, yang Nabi bagi tahu bila sesiapa dari kalangan kita ni mengatakan amin selepas selesai surah Al-Fatihah, zahirnya dalam semaya lah. Zahirnya dalam semaya. Ada siapa dia amin, dia menepati amin para malaikat ketika semaya, maka diampunkan segala dosanya, segala dosanya. Yang mana kita maklum bahawa Al-Fatihah ni dibaca dalam semaya, jadi rukun. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma alhimna marashidan. Allahumma inna nas'aluka as-salam. Sambung bahagian akhir suratul Maidah 125.
Muka surat 125 ayat 106. Surah Al-Maidah ayat 106. Muka surat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنين ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. Alhamdulillah hadirin hadirat, sambung surah Maidah ayat 106 ni. Tiba-tiba Allah SWT cerita tentang penyaksian tentang wasiat, tentang hukum wasiat. Dia zahirnya macam tidak ada hubungan dengan ayat sebelum tu. Ayat sebelum tu kita baca kemarin berkenaan dengan Allah SWT bagi panduan pada Nabi daripada kita dalam menegakkan kebenaran. Jangan terkesan dengan keadaan, dengan suasana. Kebenaran yang kita banyak tu, kebenaran yang kita bawa tu
perlu ditegakkan walaupun apa keadaan. Jangan sampai kerana keadaan itu kebenaran itu jadi kebatilan yang kita hadapi itu jadi benar pula. Dan Allah Taala cerita perkara ni kerana yang menyebabkan ulama-ulama sebelum ni, ulama Yahudi dan Nasara ni, mereka tidak berhukum dengan hukum Allah ni. Kerana keadaan, kerana suasana. Kerana mereka tahu bahawa tidak berhukum dengan hukum Allah ni batil. Tapi kerana suasana, seperti mana ulama Yahudi kan, sepatutnya hukum orang yang mana berzina, orang yang sudah berkahwin berzina, hukumnya dia rejam. Tapi keadaan, lama-lama keadaan tu dia jadi hak juga, dia jadi betul juga buat suasana. Dan fatwa pun mengikut keadaan juga. Mengikut keadaan juga. Sedangkan fatwa dalam Taurat kena rejam. Jadi bila berlaku situasi lagu tu, lama-lama dia rasa tidak melaksanakan dari Taurat tu, rasa betul juga. Betul. Dan keadaan ni payah. Keadaan ni yang akan dihadapi oleh umat ni, oleh kita ni. Betul Allah Taala bagi tahu la yastawil khabis wa tidak akan sama. Benda buruk dengan benda baik tak akan sama. Hak dengan batil tak akan sama. Seperti mana hak dengan batil tak akan sama, mana buruk dan baik tak akan sama. Mana perintah Allah dengan perintah selain Allah tak akan sama. Tapi keadaan ni bahaya. Keadaan ni menyebabkan kita Allah. Jadi Allah Taala datangkan panduan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi usaha untuk ajak orang supaya ikut Allah SWT itu tak boleh berhenti. Tak. Bila semua tu dah dibuat, orang tak beriman juga, maka Allah Taala bagi tahu, tak, kamu kena jaga diri kamu, jangan peduli. Tak, kesesatan orang lain tidak akan bagi mudarat pada kamu. Itu jaminan daripada Allah. Dia perkara tu Allah Taala akan sesat di hari akhirat. Mari ayat ni. Ayat ni kan, kalau kita tengok ni, dan ni di antara 3 ayat dalam surah Maidah, ayat paling payah sekali. Nizam dia payah. Kita panduan kita dari sudut tadabbur ni kan, paling utama sekali nizam lah. Nizam ni struktur ayat dia tu. Kita tengok ayat sebelum dia selepas. Tak. Tajuk surah, nama surah apa dia dulu. Tak. Kita perhati belakang, itu nizam dia. Tapi 3 ayat ni, nizam dia pun masalah. I'rab dia masalah, hukum masalah. Hukum masalah. Bukan kita kata susah tak. Semua ulama, Qurtubi sendiri, Qurtubi. Bahkan para sahabat pun, Sayyidina Umar sendiri, afdalul ayat. Ayat paling susah sekali nak faham. Sebab dia tak boleh nak faham dengan tengok ayat. Dia kena tengok hadis Nabi SAW. Dia tengok asbabun nuzul. Dia tengok, dia ada cerita di sebalik ni. Di sebalik ni. Cerita berkenaan dengan, kalau kita tengok ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, bila ada di antara kamu nak mati, tak, sakit nak mati, maka dia nak bagi wasiat. Bila ada di antara kamu nak sakit nak mati, maka dia nak bagi wasiat. Maka Allah Taala bagi tahu kena ada saksi. Kena bersaksi, kena ada saksi. Berkenaan dengan wasiat tu, 2 orang. Kena ada saksi 2 orang. Di kalangan orang Islam minkum aw akharan minhum, ataupun kalau tak ada di kalangan kamu 2 orang Islam, 2 orang kafir boleh juga. 2 orang kafir boleh juga. Bukan di kalangan kamu, bukan di kalangan kamu. Bila wasiat ni boleh ni, bila in antum daratum fil ard, bila kamu musafir. Hukum beza sikit dengan hukum lain. Tak. Bila satu orang itu duduk di dalam perjalanan musafir, dia jatuh sakit. Dia sakit dia ni menyebabkan dia akan mati, dia akan tahu. Maka dia boleh bagi wasiat tentang harta dia ni. Allah Taala bagi tahu panduan dia kena bagi pada 2 orang Islam. Kalau tak ada orang Islam, boleh 2 orang kafir. Boleh 2 orang kafir. Sini start masalah 2 orang kafir. Sebab dalam Islam kan sebelum ni kan tak boleh saksi orang Islam, saksi orang Islam. Tiba-tiba orang kafir. Jadi khilaf dia mula, orang kafir mana ni? Tak. Orang kafir mana? Semua orang kafir kah? Sebahagian ulama kata orang kafir masuk sini ni sesuai dalam surah ni lah. Orang kafir ahlul kitab ni boleh. Ke semua orang kafir kah? Jadi khilaf juga. Sebahagian ulama kata tidak, semua orang kafir. Mungkin masa nak mati tengok siapa dia ada. Orang kafir orang kita boleh wasiatkan. Jadi hukum kecuali ni bab berkenaan dengan
dengan wasiat untuk musafir ni, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Asalnya orang Islam, kalau ada orang Islam boleh guna orang kafir. Allah Ta'ala bagi tahu. Ini hukum daripada Allah SWT. Kerana bila Allah Ta'ala bagi, wahai beriman, hendaklah kamu bersaksi di antara kamu berkenaan dengan apa? Bila ada di antara kamu ni sakit nak mati, kena musibah, maka dia nak bagi wasiat, maka Allah Ta'ala perintahkan 2 orang di kalangan kamu, ataupun kalau tak ada 2 orang di kalangan orang bukan di kalangan kamu. Ini khilaf. Bukan di kalangan kamu, sama ada ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, ataupun semua orang kafir. Sini, wa tahbisunahum min ba'di salah. Allah Taala berkata, tahbisunahum ba'di salah fa yuqsimani billah ini tetaptu. Allah kata, kalau kamu ragu berkenaan dengan wasiat, bila ada mati mari sampai ke wasiat ni, bila selesai dah mati dah orang tu, maka 2 orang tu mari nak sampai ke wasiat tu pada keluarga. Tak. Maka kalau keluarga pewaris dia ragu-ragu, maka dia boleh tahan orang penerima wasiat tu. Tak. Dan tahan dia ni sehingga selepas waktu sembahyang asar. Lepas sembahyang asar baru dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam sumpah dia bagi tahu, la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Kita ni tak akan jual tentang wasiat, perjanjian wasiat yang kita ambil dengan arwah tu dengan apa-apa nilai, walaupun berkaitan dengan kaum kerabat kami sendiri. Dan kami tidak akan sembunyikan dan penyiasat dengan nama Allah. Kalau kami tipu, maka kami di kalangan orang berdosa. Ayat ni pun iskal. Jadi kalau orang kafir kan, tak saksi atas nama Allah pula, tak, padahal dia tak percaya pada Allah. Sebab tu sebagai kata ahlul kitab, tak, zahirnya orang kafir bukan semua orang kafir lah. Orang kafir mana? Orang kafir ahli kitab, Yahudi ataupun Nasara. Dia cerita ni pun sahabat pun sebelum ni tak masuk Islam lagi pun Nasara, Kristian, ahli kitab juga. Itu zahir dia. Jadi ayat gini pun kalau kita nak faham, dia tak faham juga ni. Reti bahasa Arab pun. Sebab tu dia kena tengok cerita. Dia cerita kan, cerita dalam Bukhari berkenaan dengan asbabun nuzul ni. Cerita berkenaan Tamindari, seorang sahabat Budai radhiyallahu anhu. Dia musafir pergi negara lah. Orang Islam seorang dia negara dengan saing lama. Tamindari dengan seorang lagi. Masa ni mereka tak Islam lagi. Tamindari masa ni tak Islam lagi. Jadi pergi negara ke Syam. Jadi dalam perjalanan tu ataupun sama ada balik tu sakit. Sahabat ni sakit. Budai radhiyallahu anhu sakit. Jadi dia tahu sakit dia ni akan menyebabkan dia mati. Jadi dia sini dia pun panggil 2 orang ni untuk bagi wasiat, bagi tahu harta ni bagi pada keluarga dia, hak ni bagi pada dia ni. Tak. Sebelum dia bagi tempat tu, dia rupanya dia tulis dah. Dia tulis dah barang-barang item barang dia ni semua dia tulis belakang dah. Dia ada tulis. Jadi lepas selesai dah pengumuman Budai radhiyallahu anhu tu, maka Tamindari dengan seorang sahabat dia ni balik ke Madinah. Jadi bila balik ke mana, bagilah nak barang wasiat ni, harta-harta ni. Jadi keluarga pun buka ada surat, ada risalah. Dari risalah tu bagi tahu barang ni, barang sekian. Dalam banyak barang ada, so barang tak ada. Bekah mah tak ada. Siapa dia ambil? Tamindari ambil. Tak ambil cerai. Tak. Jadi 2 orang ni tak tahu ada surat. Tak ada surat. Jadi keluarga bila dia baca surat tu, bagi-bagi nasional bagi ni ada surat tak ada. Jadi dia bertanya, ada sebagai kita ni tak ada ni. Maka 2 orang tu kata tak ada, kita tak ambil, kita tak tahu. Hak ni lah kita ambil. Jadi bila keluarga syak ni tahbisunahma, bila kamu ragu-ragu, tak ahli pewaris ni ragu, maka boleh suruh tahan. Tak, suruh tahan sebenarnya nak bersumpah ya, sebenarnya sumpah. Cuma bila keadaan ni melibatkan harta ni ajib kan. Mata Allah Taala letak sini. Biasanya kalau nak nafi kan tak bersumpah ya, tak ada dalil kan. Bersumpah saya tak ambil. Tapi dah lebat ni hukum dia ni nak bersumpah kena tunggu sembahyang asar dulu. Nak bersumpah. Sebab bersumpah lepas asar ni keadaan lebih berat lagi. Dibina suasana gitu.
ditakutkan orang yang mana yang ambil barang tu. Jadi dia pun setuju, bersumpah. Jadi dia bersumpah. Moga masa ni tak Islam lagi ya. Terus lagi. Ayat kedua tu fa in uthira ala annahum istahaqqa isman. Tak. Tiba-tiba kalau dalam riwayat, kalau dalam cerita kita dengar, tak gambar dia. Tamin dari juadah. Jual pada orang Mekah. Tak, jual dari musafir sekali kan. Jual pada orang Mekah. Jadi orang Mekah pun jual di Mekah bila sampai tempat tu. Jadi keluarga hak ni bila pergi ke Mekah tu tengok ada. Dah ini pun bagi hak kita ni. Pergi kat beli mana ni kata beli Mekah. Tanya-tanya gisik-gisik kami dari. Tu. So dari riwayat lain pula bagi tahu masa ni jugalah. Di Madinah ni jugalah. Tak. Masa nak tunggu daripada sembahyang asar, nak tunggu daripada sembahyang asar lambat kan? Tak. Maka demo ni set nega ni kita. Mana murah tahu dah baru balik daripada luar kan. Untuk jual-jual barang. Dalam banyak-banyak barang waktu biar kat barang tu. Jadi keluarga ni tengok, ni barang kita ni harus bertulis ni. Lepas tu Tamil Ali pun kata, memang sebenarnya tapi kalau ni kita beli dah. Jadi kecek gitu, jadi kecek tak betul. Tak. Jadi fa inna usira ala anhum. Jadi bila keluarga pewaris tu tak jumpa barang yang mana dia berhak kan tak? Maka fa akharani yakumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihimul awliya. Maka dua orang di kalangan keluarga pewaris tu pula yang tahu barang itu pula ni tak bagi tahu pada kerajaan, pihak kerajaan ni untuk bersumpah batalkan sumpah pertama tu. Batalkan sumpah pertama tu. Bahawa barang ni barang kita. Dalil ni ada surat gini. Maka fayuqsimani billahi la syahadatuna ahqqu min syahadatihima. Maka mereka berdua ni bersumpah dengan nama Allah bagi tahu bahawa penyaksian kami lebih utama daripada penyaksian mereka berdua tu. Wa ma'tadaina inna idzan la. Kalau kami reka perkara ni maka sesungguhnya kami termasuk di kalangan orang yang zalim. Allah dzalika adna ayatu bisyah. Jadi bila keadaan lagu tu diberitahu lagu tu, maka kami dari pun mengaku silap. Dan cara begini Allah SWT bagi tahu inilah cara yang mana paling hampir sekali cara untuk datangkan penyaksian dengan cara yang betul untuk menakutkan keadaan itu supaya manusia-manusia yang ada penyakit dalam hati ini tak mengembalikan semula dan supaya dia tarik semula dia punya sumpah-sumpah dia tu. Dan ini cara Allah SWT nak tarbiyah kita. Wattaqullaha wasma'u. Bertakwalah kepada Allah dan dengarlah. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Bahawa Allah Taala tidak akan bagi hidayah pada golongan yang fasik. Jadi Allah Taala letak sini apa? Hadirin hadirat. Ni ayat ni Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni betapa Allah SWT ni ambil berat tentang orang Islam. Kisah ni sebenarnya Allah Taala sengaja datang ya. Benda ni telah berlaku dah. Allah Taala letak cerita dalam Al-Quran ni. Ni cerita berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan harta orang Islam. Bayangkan Allah Taala nak bagi tahu pada kita ni dalam surah Baqarah kan, ayat dain, ayat paling panjang sekali. Tak, ayat ni. Sebab apa? Itu berkaitan dengan harta orang Islam. Tak, nilai. Tak. Belum lagi nilai orang Islam. Tak, nilai harta orang Islam. Tak, Allah SWT berdetail. Tak. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayan wa bila kamu nak butai kan tak? Maka tulis belakang. Kau kecil kau tulis detail belakang. Semuka kaitnya kita tengok. Pas surah An-Nisa pun gitu juga. Tak berkaitan dengan harta orang Islam. Berkaitan dengan harta anak yatim, berkaitan dengan harta golongan-golongan yang tak sidik ni, sufaha ni. Tak. Allah Taala ambil berat. Dan hak ni pun akhir surah Maidah pun masih lagi ada konsep ni. Tak, Allah SWT ni cerita belakang ni tak ada ni cerita apa? Cerita sebenarnya cerita harta orang Islam. Allah Taala nak apa kita ni? Nak supaya kita faham bahawa Allah Taala ni ambil berat dari kita. Tak. Kalau harta orang Islam Allah Taala jaga begini sekali. Apa tak lagi ada orang Islam itu sendiri? Orang Islam itu sendiri. Sebenarnya nak bagi tahu ni sekarang ni ayat ni cerita ni berkenaan dengan apa sebelum ni? Perintah Allah. Tak. Takut kita faham bahawa perintah Allah itu membebankan kita seperti mana ahlul kitab sebelum kita Yahudi Nasara ni faham perintah Allah ni beban mereka. Sebenarnya perintah Allah Taala bagi tahu berkali-kali pada kita kan ada surah An-Nisa sebelum ni pun. Allah Taala datangkan perintah itu untuk bantu kita, untuk jelaskan kita cara hidup yang sempurna, untuk meringankan kita, dan untuk tolong kita. Semua itu perintah Allah sebenarnya dipandai dengan sudut begitu. Di sini Allah SWT datangkan ayat akhir surah Maidah berkenaan ahkam sebelum bawa suasana akhirat. Tak.
supaya kita faham bahawa gini mu Allah Taala cerita ni, wasiat kena ni. Bahkan kalau tak ada orang Islam, orang kafir pun tak apa. Semata-mata untuk pastikan apa dia sebenar. Tak. Orang Islam, harta orang Islam selamat. Ini cara Allah SWT nak supaya kita faham bahawa semua perintah Allah SWT sebenarnya untuk kebaikan kita. Tak, dengan harta kita begini sekali Allah Taala muamalat dengan kita, bagi tahu pada kita, tak, supaya terselamat, supaya terjamin, supaya tidak kena tipu kok kan. Dan kita tak tahu dah ni. Tak. So, benda-benda lagu ni orang Islam tak tahu. Kalau orang bagi tahu gitu-gitu, tapi tidak. Allah Taala supaya kalau kita ragu lagu mana nak buat? Ada jalan dah susah. Mula kita tak tahu dia mau moga abang kita mati, ayah kita mati. Kita tak tahu kau berlaku. Dia pakai mari kat ni bagi ayah demo ni. Tak tahu. Tapi kalau kita ada ragu-ragu lagu mana nak buat? Jodoh dah ni. Tak ragunya. Minta bersumpah pula waktu asar. Dia minta dibina suasana yang menakutkan. Dia peringatkan azab-azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap waktu asar ni untuk apa? Untuk orang tu yang nak tipu tu jadi tak jadi. Ini syarat Allah SWT nak tolong kita, nak tolong orang Islam dan nak bagi tahu pada kita dari kenapa Allah Taala letak sini ni. Supaya kita faham bahawa kalau kita faham benda lagu ni kan, perintah-perintah Allah Taala lain kan, lagilah untuk kebaikan kita. Lagilah. Mana Allah ni Nabi bagi tahu untuk kita faham betapa Allah Taala kasih pada kita lebih daripada mak kita. Lebih daripada mak kita. Jadi ayat-ayat begini sebenarnya dipandai dari sudut tu sebenarnya. Hikmah dia bahawa Allah Taala nak bagi tahu kalau harta orang Islam pun setara ni. Allah Taala turun 3 ayat untuk jelas kan. Tak, supaya harta orang Islam ni terjaga. Apatah lagi inilah orang Islam itu sendiri. Inilah orang Islam. Kalau dia taat perintah Allah, kalau dia taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Habis semua ni. Tak, yauma yajma'ullahu rasul fa. Bawa suasana akhirat. Kalau orang tadi tipu juga tak. Tak, habis kata tak habis, akhirat ada juga. Cuma bila cerita akhirat ni Allah SWT gambar kan. Mula-mula sekali kena panggil di akhirat Rasul dulu. Tak, sebab mereka lah orang paling utama sekali. Dan di sini pun Allah Taala bagi tahu kepada kita, yauma yajma'ullahu rasul. Hari yang mana Allah SWT kumpul semua rasul-rasul. Dan semua rasul akan ditanya. Ini suasana yang menakutkan. Dan keadaan pada mahsyar tu keadaan Allah SWT paling murka sekali. Tak, semua nafsi-nafsi belakang, semua takut. Tak. Dan Allah Taala akan tanya, "Madza ujibtum?" Apa jawapan kamu sekarang ni? Apa yang telah berlaku ni? Balik ke akhirat kan? Ramai orang derhaka kan? Orang yang taat sikit Nabi bagi tahu akhirat nanti ni apa dia? Orang mukmin dengan orang kafir kan? Seperti mana mu tengok saur aswad, lembu hitam, pada dia ada tompok putih. Hak putih tu orang mukmin, hak hitam tu orang kafir. Itu gambarannya. Gambaran Nabi bagi tahu akhirat nanti bila pergi akhirat mana mukmin sikit lah. Mukmin sikit nisbah pada orang kafir. Jadi bayangkan Rasulullah yang diutuskan untuk ajak manusia kepada Allah, tiba-tiba natijah balik tak? Kafir banyak kan? Tengok Allah Taala fa yaqulu, Allah Taala akan berfirman, "Madza ujibtum?" Apa jawapan kamu belakang ni? Apa jawapan kamu ni? Apa jadi lagu ni? Apa jadi dahaka belakang ni? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Tak, pada Rasul bagi tahu la ilma lana, kami tak tahu ya Allah. Kami tak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Kamulah yang Maha mengetahui perkara gaib. Kamulah yang Maha mengetahui. Nafi perkara. Ayat mula sekali nafi. Sebab apa? Sebab dengan ilmu ni lah orang jadi sesat ni. Tak. Mana Nabi tak tahu, umat Nabi kan 1400 tahun dah Nabi telah tinggalkan kita ni 1400 tahun. Tak. Kau orang dakwah kan Nabi tahu belakang, kan. Allah ya. Tengok ni kata la qalu la ilma. Kami tahu. Selepas Nabi wafat, apa yang berlaku Nabi tak tahu dah. Tak tahu dah. Kalau Allah Taala bagi tahu, kita bagi salah, tu Nabi bagi tahu pada kita. Seperti mana Nabi, dua orang Nabi, semua Nabi ni Allah Taala tanya, semua Nabi ni Allah qalu la ilma, semua Nabi jawab ni, la ilma lana. Kami tak tahu ya Allah. Kami tak tahu. Lepas tu Nabi Isa khususnya. Sebab Nabi Isa paling orang duduk suruh sekali, orang sembah dia Tuhan. Mana dia tak tahu. Nafi sebab syirik ni berlakon kerana akidah tahu. Tak kali tidak manusia tak gong kali tidak ada akidah tu kan. Hatta orang Hindu, Buddha ni buat patung kan. Kali tidak ada etikad bahawa dia seru tu tahu. Tak. Dia takkan seru manusia ni tak sampai tahap tu.
dia punya benak dia tu. Mana dia tak ada i'tiqad pun dia ni, dia seru tak tahu ni. Dia seru juga. Mana sih ada orang. Dia seru tu dia faham, dia ada dalam hati dia ni, tahu. Dia kalau akidah-akidah orang kafir, Hindu Buddha ni memang lagu tu dia memang dia asuh gitu dah. Kecil lagi dah. Mak ayah dia datuk dia tahu gapo-gapo dah. Dia depan tu ke dak. Dia asuh gitu dah. Dia rumah dia mula kecil dulu ayah tok dia, kalau ayah dia mati ayah dia. Dak dia kecil pun kecil. Mak dak. Ayah dak. Begitu dia suruh. Dia sudah bina dah gitu. Sebab tu dia sejalan, dia insijam lalu dengan tok cari dia tu. Sebab perkara yang sama dah. Kerana sama. Tapi semua ni punca dia tahu. Ayah dia tahu, tok dia tahu, dak dewa tahu. Semua tahu. Orang soleh ni tahu, sepuluh kita. Pada suruh kubur-kubur tu dia faham tahu. Tak. Faham tahu apa yang berlaku. Apa yang berlaku. Sedangkan Allah Taala bagi kita tahu. Qalu la ilma lana mereka tidak tahu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya kamulah saja ya Allah yang Maha mengetahui perkara ghaib. Itu qala Allah, dan Allah Taala sebut Nabi Isa khususnya akhir. Ingatlah ketika Allah Taala tanya Nabi Isa, ya Isa bin Maryam, wahai Isa, uzkur ni'mati 'alaik. Ingatlah nikmat yang aku bagi pada kamu. Dan aku bagi pada ibu kamu. Dan ketika mana aku bantu kamu dengan Ruhul Qudus, dengan Jibril. Dan kamu dapat kecek dengan manusia. Daripada masa kecil, masa bayi lagi dan juga masa tua. Dan aku ajar pada kamu kitab, hikmah, Taurat, Injil. Dan ingatlah ketika mana kamu jadikan daripada tanah seperti bentuk seekor burung dengan izin aku, lalu kamu tiup pada burung tu, maka burung tu hidup, terbang. Semua tu dengan izin aku. Dan kamu dapat sembuhkan orang yang mana buta, orang yang mana kena penyakit sopak, semua dengan izin Allah. Dan kamu dapat menghidupkan orang mati dengan izin aku. Wa idh kafaftu bani Israil, dan ingatlah ketika mana aku telah selamatkan kamu daripada kejahatan yang dibuat oleh Bani Israel pada kamu. Idh ji'tahum bil bayyinat, ketika mana kamu datang pada mereka dengan bawa bukti-bukti. Faqala alladziina kafaru, berkata orang kafir di kalangan mereka, di kalangan Bani Israel ini, in hadza illa sihrun. Ini semua ni dak sihir belaka. Tuduh Nabi Isa AS semua sihir belaka. Wa idh auhaitu ila al-hawari. Jadi ni Allah Taala gambar kepada kita. Allah Taala ingat semula pada kita berkenaan dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala cerita tentang Hawari, tentang sahabat-sahabat Nabi Isa. Ingatlah ketika mana kami wahyu kepada Hawariyin melalui Nabi Isa lah. An aminu bi wa bi rasuli, berimanlah dengan aku dan berimanlah dengan rasulku. Qalu amanna, lalu mereka jawab kami beriman, wa syahad bi annana muslimun, kami beriman, bersaksilah ya Allah bahawa kami ini muslimun. Tengok ni sekali lagi Allah Taala rakyat muslimun, semua muslimun, semua taslim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hawariyun ni kedudukan dia seperti mana sahabat Nabi lah. Sahabat Nabi dipanggil sahabat. Sahabat Nabi Isa dipanggil Hawariyun. Pada bagaimanapun Nabi bagi tahu kira di kalangan sahabat Nabi ada Hawari juga. Ada Hawari Nabi siapa dia? Zubair bin Awam. Zubair bin Awam. Tak, mana orang khusus? Orang yang mana khusus? Tak, sahabat khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Hawariyun sahabat khusus Nabi Isa. Idh qala al-hawariyuna ya Isa. Ni Allah Taala gambarkan sikit berkenaan dengan sahabat Nabi Isa. Ingatlah ketika mana Hawariyun berkata pada Nabi Isa, wahai Isa ibnu Maryam, hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan. Ini ayat ni muskil juga. Adakah Tuhan kamu mampu untuk menurunkan kepada kami ni hidangan daripada langit? Surah ni kan surah Maidah kan. Maidah ni kan hidangan ni, hidangan makanan lah. Ni kalau terjemah gitu masalah. Itu yang jadi sebagai ulama ni, maknanya ni Hawariyun ni dia tak kemah lagi. Permulaan dia macam-macam dia takwil. Sebab apa? Sebab terjemah dia hal yastati'u rabbuka. Hal yastati' ini apa dia? Adakah Tuhan kamu mampu? Mana syak ke? Atau tak mampu? Ada jadi masalah dari sudut lughah, dari sudut bahasa. Jadi terjemah gitu. Itu jadi masalah. Dia bukan terjemah lagu tu. Tak. Kalau terjemah lagu tu kita akan jadi rasa payah dengan Hawariyun. Kita kena tahu Hawariyun ni maknanya peringkat awal ke. Sedangkan kita tengok atas tu. Tengok atas tu aku mahdah kan. Ingatlah ketika kami wahyu pada Hawariyun, an aminu bi rusuli. Hawariyun kata amanna billah. Amanna. Kami beriman. Wa syahad bi annana muslimun. Muslimun dah. Taslim dah. Kemah dah. Jadi sini ni gapo dia ni? Ini sebenarnya hal yastati'. Ini biasa dalam bahasa Arab. Dia bukan makna mampu, bukan makna ragu, syak, tidak ada kemampuan.
Tak ada kaitan. Ini biasa dalam usul bahasa Arab. Seperti sekarang ada. Hal tastati, kalau kita bagi tahu pada satu orang kan, dalam bahasa Arab kan, kita kecek dengan dia. Ya akhi, hal tastati tazhab ila dukan? Ishtari li laham. Tak. Kita tanya dia. Boleh tak? Boleh tak kamu pergi ke kedai beli tu? Boleh tak? Mampu tak? Kalau kita terjemah gitu, mampu tak? Dia bukan mampu situ. Hal tastati tu kalau dalam bahasa Arab dengan makna hal taf'al. Ya. Boleh pergi tak? Mana boleh pergi tak? Tapi dia guna istita'ah gitu. Dalam bahasa Arab memang dia guna gitu. Tidak ada masalah. Sini ni mana Hawariyun ni walaupun dia sudah benar-benar beriman dengan Allah SWT, tapi nak minta. Ni peringkat akhir ni, peringkat dia kena kepung ni. Tak ada makanan ke apa ke tak? Tak. Jadi dia minta dengan Nabi Musa ke apa dia? Minta dengan Nabi Musa. Tanya Nabi Musa, hal yastati'u rabbuka? Maksudnya hal yaf'al rabbuk? Tak. Wahai Isa, hal yastati'u rabbuka ina? Kalau kamu doa kepada Allah SWT minta turun makanan, dia buat turun ke tak? Dia maksud gitu. Tak. Hal yaf'al rabbuka? Adakah Allah SWT dah akan turunkan makanan kepada kita ni daripada langit kalau kita minta dengan dia? Buat turun ke tak? Ini suasana dia gini. Ini suasana ni orang ikut Nabi Isa masa ni orang nak bunuh Nabi Isa ni. Ya. Dalam suasana orang nak bunuh Nabi Isa, orang tak ikut Nabi Isa. Tak, di fitnah, zaman fitnah ni. Tiba-tiba sebahagian Hawariyun ni berpegang teguh dengan ajaran Nabi Isa. Tentu dah orang terbiah kemah dah ni. Cuma bila keadaan dia kelaparan berlaku dah. Jadi tanya Nabi Isa, kalau kita doa, kalau kamu doa pada Allah SWT untuk turun ke makanan mana, adakah Allah SWT akan buat turun? Tak. Okay, buat turun. Nabi Isa qala taqullaha in kuntum mu'minin. Nabi Isa ayat pada mereka ni, sabar lagi lah. Tak. Jangan gaduh minta dengan Allah Taala benda-benda lagu ni. Allah Taala tu ujian Allah Taala tu. Tak. Seperti mana para sahabat kan? Para sahabat kan? Dia. Tak. Sabar, lapar. Nabi 3 bulan tak puasa. Mana kalau Nabi doa, Allah Taala timur lalu. Timur. Tak. Nabi pergi ziarah Ummu Sulaim ke tak? Ummu Sulaim ngadu, ya Rasulullah 3 hari dah umur dia tak puasa. Nabi kata, isbiri, sabarlah. Al-amru qarib, sekejap ya lagi Nabi kata. Tak, umur aku 7 hari dah tak berasa. Jadi umur aku 3 hari, umur aku 7 hari dah. Tak. Jadi sahabat apa lama tu, bertahun-tahun. Tak. Jadi Nabi Isa sebenarnya Nabi Isa tahu Nabi ke tak? Mana boleh sabar lagi. Sebab tu dia kata qala taqullaha in kuntum mu'minin. Bertakwalah kepada Allah. Jangan gaduh. Jangan gaduh nak minta. Tak. Nak minta kepada dia tu direct daripada Allah Subhanahu, supaya sabar, Tapi jawab ni qalu nurid, mereka kata nurid an nakula minha wa tatmain. Sebenarnya kami ni bukan ujian besar kan? Ujian. Tak. Masa ni siapa dia ikut Nabi Isa ni kena bunuh ni, diperangi. Tak, suasana dia. Maka mereka jawab ni, keadaan-keadaan penuh tekanan, stres gini ni, tak minta supaya hibur kan. Nurid kami sebenarnya nak makan daripada hidangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tenangkan hati kami. Dan untuk tenangkan hati dan supaya kami dapat yakin bahawa apa yang kamu bawa ni benar, dan supaya kami dapat bersaksi kita kebenaran ni. Maka bila diberitahu perkara ni, tengok Nabi Isa doa kan, qala Isa bin Maryam. Bila Nabi Isa dengar ni keadaan dia, Nabi Isa tahu keadaan umat dia ni, sahabat-sahabat dia ni, maka doa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'. Ya Allah, turunlah kepada kami ma'idatan minas sama', hidangan daripada langit. Dan supaya kami dapat jadikan hidangan ni sebagai perayaan untuk semua orang di kalangan kami yang ada ni, biar boleh belakang, dan sebagai tanda kebesaran daripada kamu. Warzuqna wa anta khairur raziqin, bagilah rezeki pada kami, wa anta, dan kamulah sebab baik pemberi rezeki. Allah Taala jawab apa? Qala Allah inni munazziluha alaikum. Allah kata, sesungguhnya aku buat tu untuk kamu. Faman yakfur ba'du minkum, ni jadi iskal pula. Sini salah lagi iskal. Tak. Jadi sebab tu sebagai ulama kata, bila Allah Taala turun ayat ni ke tak, Hawariyun tak jadi. Tak, ayat pada Nabi Musa tak payah. Nabi Musa kata tak payah. Sebab Allah Taala kata, mana Allah Taala gugur kan. Ada faman yakfur, Allah kata faman yakfur ba'du minkum. Siapa dia kufur selepas hidangan ni di kalangan kamu, maka aku akan azab dia satu azab yang mana aku tidak pernah azab siapa-siapa pun kalangan manusia. Jadi dia ayat ni dia campur sekali. Campur sekali dengan ayat qala Allah inni munazzil alaikum. Tapi anallah condong
Dan ayat ini ayat jumlah lain. Jumlah mana Allah Taala buat tu? Allah Taala buat tu. Sebab tu surah Maidah nama kan surah ni surah Maidah. Baik, surah ni kan nama dia apa? Surah Maidah. Maidah mana Maidah yang diminta oleh Hawariyun pada Nabi Isa. Dan Allah Taala kata waktu tu. Tiba-tiba Maidah tak waktu tu. Nama Maidah ke mana? So dia punya kalau kata tak waktu tu kan. Jadi tak ada Maidah. Oh ya jangan waktu atau waktu. Tidak buat tu sebab surah Maidah. Dia faman yakfur ba'du minkum ni dipanggil apa jumlah mu'taridah. Nak mu'taridah untuk umat Nabi Isa dan untuk kita. Dan sebenarnya azab kerana semata-mata makanan dia tak pandai. Dia bukan masalah adab makanan, adab azab ni kerana apa? Kerana langgar perintah-perintah Allah SWT, wahyu-wahyu Allah SWT sebelum ni lah. Tak. Dia bukan berkait dengan makanan semata, dengan mukjizat semata-mata. Dia berkait dengan ilmu. Tak. Bila tahu dah kudrat Allah begini, maka tak ada jalan dah untuk kita derhaka pada Allah SWT. Tak. Dia berkait dengan ilmu. Sebab itulah orang alim dengan orang biasa ni tak sama. Dan azab pun tak sama. Tak, azab kan? Kita baca surah Baqarah kan dua ayat Allah Taala datang kan. Kemudian dari surah Ali Imran sekali lagi. Bagaimana ancaman Allah SWT kepada ulama. Ulama ni tak, yang mana tahu perintah Allah, tahu kebenaran, menyembunyikan kebenaran, lepas tu mati dalam keadaan kufur tu, lagu mana Allah? Allah Taala laknat kan? Laknat kemudian Allah SWT tak bagi tahu kan tak? Masuk ke dalam neraka, Allah Taala tak akan bercakap dengan dia, Allah Taala tidak akan bersihkan dia. Tu ulama masuk neraka ni tak. Jadi azab ulama ni tak sama dengan azab ilmu, azab orang yang tahu. Tak sama. Jadi sebenarnya ni azab ni sebenarnya bila dah tahu dah kudrat Allah begini, perintah Allah Taala begini, maka siapa faman yakfur ba'du min, siapa dia kufur di kalangan kamu? Siapa? Bukan pada umat Nabi Isa, ni pada kita juga. Sebab surah Maidah, kita ni surah Maidah. Maidah turun daripada kita. Hidangnya. Jadi ayat ni bukan semata-mata nak cerita pada Maidah Bani Israel Hawariyun. Nah, Maidah ni Maidah pada kita. Ni ayat ni pun isyarat daripada Allah SWT kepada kita juga, pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diberi Maidah Quran. Tak. Dalam hadis kan, hadis sahih Nabi SAW bagi tahu kan tak? Quran ni dipanggil apa dia? Ma'dubah. Tak, Ma'dubah. Tak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur kan. Berapa orang malaikat mari buah dekat kepala Nabi kan. Tak. Maka salah seorang malaikat bagi tahu perumpamaan dia ni idrib lahu mathal. Malaikat bagi tahu, buatlah perumpamaan untuk orang ni. Malaikat bagi tahu dia tidur. Tak. Malaikat seorang lagi jawab, mata je pejam, hati dia tak pejam. Dia tidur. Jadi buatlah perumpamaan, mereka kata. Buatlah malaikat. Ni Nabi cerita lepas tu. Tak. Jadi perumpamaan dia apa? Perumpamaan lelaki ni tidur ni Nabi SAW seperti mana satu orang lelaki yang bina sebuah rumah. Kemudian dia siapkan hidangnya yang lazat-lazat. Tak. Kemudian dia pun hantar satu orang supaya mari makan. Tak. Mari makan. Siapa dia terima ajakan tu, nak dia boleh masuk, boleh makan. Siapa tak terima saja. Maka malaikat bagi tahu. Jelas apa dia maksud tu. Apa dia maksud. Jadi malaikat bagi tahu dia ni tidur. Tak, malaikat kata tak, mata je pejam, hati celak. Jadi malaikat bagi tahu maksud perumpamaan tadi. Tak. Yang bina rumah siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah tu siapa dia? Syurga. Hidangan ni hidangan nikmat-nikmat yang ada dalam ni. Kerana taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Jadi satu orang yang diutus tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa dia ajaba Muhammadin fadakhala fa'akan. Siapa dia terima seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia boleh masuk. Siapa tak terima saja. Sebab tu para sahabat dia panggil Quran ni Ma'dubah. Hidangnya. Tak. Hidangnya juga. Ma'dubah ni hidangnya panggil orang makan ramai-ramai. Panggil orang makan ramai-ramai. Ni kita ni majlis Ma'dubah kan. Tak. Maidah. Jadi lepas makan dah surah ni dah jelas dah gini kan. Kalau kita dah haka juga bahaya kita. Tak. Jadi dia nampak sebenarnya ni dah Allah Taala waktu dah surah ni nama Maidah. Nama dah. Dekat surah nama Maidah tak turun pula. Tak.
Maidah tak turun pula, tak ada hidangnya. Tak turun. Dan ayat ugut lagu ni biasa Nabi kena banyak kali dah. Dalam surah Lau taqawwala alaina, kalau Nabi tak ikut kan dah. Dalam surah Isra Allah Taala bagi tahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu tak ikut wahyu ya, maka kami akan kau berlipat kali ganda. Dia tak ada siapa boleh tolong kamu. Itu biasa. Bukan kata lepas tu Nabi tak terima lagi tu. Tak. Tak. Ni ilmu, ni wahyu. Maidah ni apa dia? Tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi tahu makanan ni tanda kebesaran Allah. Tanda. Dia bukan semata-mata makanan. Bukan semata-mata makanan. Dia Allah Taala jadikan mukjizat kan? Maidah. Mukjizat. Kufur dengan mukjizat ni neraka. Sebab tu suka makan tak suka dia antara adab makan. Antara adab makan. Jadi faman yakfur ba'du minkum. Ini sebenarnya masuk pada Hawariyun, dia masuk pada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak. So kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia derhaka lagi selepas ni di kalangan kamu, maka aku akan azab dia. Azab yang mana aku tidak pernah azab siapa. Kemudian kembali semula wa id qala Allahu ya Isa. Allah Taala bagi tahu kepada Nabi Isa, wahai Isa bin Maryam, sebut sama ibnu Maryam apa? Nak suruh masuk dalam hati orang mukmin. Isa ni anak Maryam, bukan. Sebab Isa ni anak Allah. Ketika mana surah itu orang maklum berlaku ke tak? Ibnullah, anak Allah. Tak ada ibnu Maryam. Isa ni anak Maryam. Anta qulta linna, kamu kau yang ajar manusia tengok ni. Attakhiduni wa ummi ya ilahaini min dunillah. Jadilah aku dan mak aku ni dua tuhan selain daripada Allah Subhanahu. Kamu pernah ajar lagu ni ke? Masa kamu diutuskan. Qalu subhana, tengok Nabi Isa nafi. Sebelum dia dihantar sebelum ni, dan lepas ni pun dia turun ke tak? Tak ada benda ni. Subhanak ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin untuk aku royak ma laisa li bihaq, yang mana bukan hak aku tu, kecek lagu tu. Tengok. Bukan hak para anbiya. Tak. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau aku betul-betul royak lagu tu, pasti kamu sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi. Kamu tahu apa yang ada pada diri aku. Dah, aku tidak tahu apa yang berlaku pada diri kamu. Tak ada siapa boleh tahu tentang zat Allah. Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya kamulah yang Maha mengetahui perkara gaib. Ma qultu lahum, apa yang aku kata pada mereka tidak lain melainkan apa yang kamu perintahkan kepada aku. Gapo dia? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. Semua hanya Allah. Ikutlah Allah. Dialah Tuhanku dan Tuhan kamu. Dan wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku jadi saksi ke atas mereka semasa aku berada bersama mereka. Tapi walamma tawaffaitani, bila kamu matikan aku, maka kamulah ya Allah yang perhati keadaan mereka, dan kamu di atas segala sesuatu Maha menyaksi. Tu'adzibu ya Allah. Tengok Nabi Isa AS. Ini orang mukmin. Ini orang soleh. Tak. Hampir dia pada Allah, dia tak jadi backing. Allah tak rakyat. Akhir. Tak. Nak tahu kita ni kita betul tak betul ke tak? Kita jelas bahawa dakwah kita ni, jihad kita, usaha kita ni tidak menyebabkan kita jadi benci pada umat. Tidak menyebabkan kita benci pada umat. Kita jadi apa dia kalau mereka tidak mahu beriman apa, kita jadi hasrah, jadi terkilat ya. Tapi kasih belah. Sebab hakikat kita apa, dunia ni tempat ujian. Semua orang diuji. Tapi dia telah pilih jalan ujian dia untuk derhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tu. Sebab tu kita tak ada isu. Sebab tu Nabi SAW hati dia luahan. Bila masuk Islam belakang, belakang tak ada apa. Dia jalan nubuah dia jalan ni. Dia bukan jalan denda, jalan ni tak ada. Tak, jalan denda. Ni bahaya. Tuan-tuan, atas nama kebenaran saja ni ramai mana orang sesat. Tak. Oleh kerana dia diberi kesolehan, dia diberi taufik untuk melakukan amal soleh tak. Dia disesatkan amalan ni pula. Sebab apa? Sebab mari ujub. Dia rasa lebih baik pada orang lain. Ni bahaya tu. Sebab tu kenapa? Sebab tu Nabi bagi tahu dua orang Bani Israel, Nabi cerita pada sahabat dia tak. Seorang hak soleh, seorang tak soleh. Hak soleh tu bila tengok orang tak soleh tu buat dosa, dia tegur, ya fulan ittaqillah. Tak, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia biar. Kemudian jumpa pula dia tengok satu orang tu buat dosa lagi, maka dia tegur lagi, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Benda ni tak halal untuk kamu. Maka hak tak soleh kata, oh, cara hak mung sudahlah, kubur masing-masing, itu biasa. Dia bercakap pada hak tak soleh tu menyebabkan hak soleh tu nak marah. Jadi oleh kerana bila dia marah, dia kata pada hak tak soleh, orang sepemu ni Allah Taala tak ampun dah ni. Orang sepemu ni Allah Taala tak ampun ni. Kerana ucapan tu Nabi SAW bagi tahu, hak soleh tu Allah Taala masuk dalam neraka, hak tak soleh tu Allah Taala masuk dalam syurga. Ibnu Abbas bagi tahu, tak, Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis, tak, dia bagi tahu sebab apa? Sebab orang hak soleh tu telah mainkan peranan syaitan tu. Peranan syaitan ni untuk menyebabkan orang putus asa dengan Allah Subhanahu Taala.
Dia telah ucap satu ucapan menyebabkan orang putus asa dengan Allah SWT. Ini ucapan syaitan. Ucapan syaitan. Da'i dia tak boleh. Dia kena bagi harapan pada umat. Apa pun. Seperti mana Nabi Musa dengan Fir'aun. Tak ada. Setara Fir'aun pun tak boleh bagi, kena bagi harapan lagi. Hallaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maukah kamu wahai Fir'aun? Tak. Aku bimbing kamu supaya jiwa kamu dapat dibersihkan, supaya kamu jadi hamba yang takut pada Allah. Tengok. Setara Fir'aun. Bahaya kan? Tak. Ini nubuah. Ini dakwah nubuah. Ini cara nahaj nubuah. Dia kalau kita duduk atas dalam Islam umat ni menyebabkan kita ni pandai orang ni ahli neraka, dia ni gini, kita dalam bahaya. Syaitan masuk kita tak sedar. Syaitan masuk ke solat. Syaitan pandai belakang, dia mahir belakang bab ni. Dia mahir belakang. Tengok ni Nabi Isa, in tu'adzibuhum. Tengok ni. Pada syirik, seru dia, sembah dia, sepatut dah. Oh, mal. Bahaya kan? Dia tu kan. Kita kerana jiwa kita masalah ya tak? Bila berlaku keadaan lagu ni, kita lagu mana ni? Kita menatan kata-kata ya lagu ni semak-semak lain nak lalu ni jiwa yang bermasalah ni. Masalah ni. Bayangkanlah Nabi Isa kan, dia tu kerana tak ada kesalahan dia. Dia ajak manusia sembah hanya Allah, tiba-tiba manusia sembah dia, balik akhirat sembah dia. Menakutkan. Tak. Pas kita pula kena ni. Orang jiwa masalah ni, orang jiwa seperti kita ni. Kita gitu. Tak. Kerana dia tu kita terhadap masalah. Jadi nak marah. Ini dia masalah. Sebab tu kita kena tarbiah. Orang mukmin kan lagu ni. Dia tengok ni kemuncaan ni. Sebab tu Allah Ta'ala akhir ni. Tu'adzib. Tengok Nabi Isa AS. Jelas. Berhadapan dengan Allah. Sepatutnya satu orang bila berhadapan dengan satu zat yang mana begitu besar sekali. Takut ke tak? Kerana dia ni tu kan. Dia kalau boleh tak ada hubungi. Tak. Tapi tengok Nabi Isa. In tu'azibuhum fa'innahum ibadu. Masih lagi ni. Tak. Cuba pujuk Allah SWT. Ya Allah. Kalau kamu azab mereka hamba-Mu juga ya Allah. Kalau kamu ampun keadaan saya, kamu maha perkasa, maha mulia, tetap mulia. Ni Allah Ta'ala suka. Ni jiwa mukmin, ni jiwa nubuah. Kita kena bina. Tak. Sebab tu zaman kita tak lewat infradi dah. Tak. Kita kena tarbiah dia. Kita tak boleh gok seorang. Kalau kita gok seorang, kita tak tahu. Kita tak suka molek Tapi bila kita gok dalam jemaah, tak, dalam ramai gini baru kita tahu. Kita ni, gini tak boleh tahan dah. Tak. Orang kata kita gitu sikit, tak boleh kata dah. Tak. Belum lagi pun Nabi kena kata ahli sihir, pecah belah masyarakat, kata macam-macam kan tak. Tak. Belum kena ludah lagi, belum kena. Kerana semata apa? Semata kita nak suruh jadi molek, dia buat kata lagu ni. Tak. Qala Allah hadha yaumun, akhir sekali Allah Taala bagi itu. Qala Allah berfirman, hadha yaumun yanfa'u as-sadiqin. Hari ni tengok ni hari akhirat. Hari yang mana yang fa'us-sadiqin sidqum, hari yang mana hanya orang jujur saja yang akan dapat mendapat daripada kejujuran mereka. Tengok. Hari ni tak lihat beta. Hari ni yaumatublas sarair. Hari yang mana Allah Taala buka bagi dalam dada. Mana-mana dia buat amalan bukan kerana Allah, kerana apa akan keluar belakang. Bahaya gitu. Bahaya. Sebab tu kena baiki amalan sir kita ni, tahajud kita, zikir infradi kita, amalan infradi kita kan tak? Amalan secara sembunyi kita ni. Kita kena sebelum balik kepada Allah ni huk sendiri itu lebih molek daripada huk jemaah. Tak. Salafus salih gitu belakang. Kita ada baca hadis-hadis Nabi kan tak? Perawi-perawi atas tu. Gitu belakang baca. Perawi-perawi. Baca sirah-sirah perawi-perawi atas. Anak didik para sahabat, anak didik tabi'in. Tak, banyak kayak gitu belakang. Tak, bangun tahajud. Orang tidur belakang tak? Bangun senyap-senyap. Tak. Bangun apa? Nampak orang nak bangun belakang, buat dah tidur. Tidur. Orang bangun belakang baru baru dah bang. Sifat mereka lagu tu. Mereka sembunyikan amalan mereka ni seperti mana mereka sembunyikan maksiat mereka. Tak. Mereka sembunyikan amalan mereka ni, amalan soleh mereka gitu. Cara mereka. Tak. Puasa gitu juga. Puasa. Tak. Nak tebik rumah orang tak minyak. Tak. Minyak zaitun kau tak. Biar nampak. Cara mereka. Dah puasa. Mereka sembunyikan amalan-amalan mereka. Tak. Sebab apa? Sebab hari akhirat ni hari yang mana orang yang mana benar-benar jujur saja akan dapat manfaat. Allah Taala beritahu. Allah Taala sebut hari yauma yanfa'us sadiqin sidquhum. Hari yang mana masa atas dunia lu benar-benar jujur, itulah orang yang mana akan dapat manfaat daripada kejujuran mereka. Allah Taala sebut gini. Sebab hari tu hari tak boleh nak betak kabar. Allah yang hisab kita Allah. Allah pula tahu tentang kita, tahu sungguh-sungguh. Lahum jannatun tajri min tahtiha. Bagi mereka ni
Allah Taala bagi tahu syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha abada, kekal dalam syurga selama-lamanya. Radhiyallahu anhum, Allah Taala puas hati dengan mereka, mereka pun puas hati dengan Allah. Dzalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang besar. Allah Taala bagi tahu. Ini radhiyallahu anhu. Nak puas hati dengan Allah. Allah Taala nak suruh Allah Taala puas hati dengan kita, kita kena puas hati dengan Allah. Sebab tu Nabi ajar pagi 3 kali raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammad nabiyyan rasul. Puas hati sungguh. Raditu billah, ya Allah, saya puas hati kamu sebagai pengatur rezeki cuma ni, sihat cuma ni, gapo cuma ni, kan dah puas hati ya Allah. Tak. Lepas tu ingat Islam ni, puas hati dengan Islam. Puas hati dengan Nabi, ajaran Nabi. Puas hati dengan Nabi. Payah kecek mudah, tapi tu Nabi ajar pada kita, pagi sekali ucap supaya kita sentiasa ada. Akhir sekali, lillahi mulkus sam, milik Allah belaka apa yang ada di langit dan bumi. Tak apa-apa kena taat pada Allah sebab milik dia belaka. Dia Allah, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis surah Al-Maidah, surah Maidah. Surah panduan pada kita. Tak. Kesimpulan kita boleh kata lagu mana? Tak. Surah Maidah ni perintah pada kita supaya sempurna ya. Tak. Segala perintah Allah SWT, taslim pada Allah SWT dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi seperti mana Yahudi dan Nasara yang Allah Taala cerita pada kita detail. Hamba lagi pada kita. Tak. Dua umat sebelum kita, bagaimana sikap mereka. Dia, sebagaimana mereka tidak berhukum dengan kitab Allah, dan Allah Taala bagi itu. Kemudian Allah Taala perintah pada kita supaya berhukum dengan kitab kita. Tak panduan daripada kita. Dan jangan takut, kalau benar-benar kita ikut Quran, Allah Taala akan datangkan keberkatan pada kehidupan kita. Jaminan daripada Allah SWT. Di akhir sekali, tak, ayat ni kisah Maidah tu bahaya. Kalau kita kufur selepas ni, maka kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Tidak sempurna kan perintah Allah SWT ni, tak, maka Allah Taala akan azab kita. Azab kita. Mari surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Surah Al-An'am ni surah apa ni? Al-An'am ni binatang ternakan, lembu, kambing. Allah Taala sebut dalam surah ni, samaniyat azwaj minad dha'n itsnain wa minal baqar itsnain. Tak. Apa dia? Unta sepasal, lembu sepasal, kambing sepasal, bigi sepasal. Ini dipanggil Al-An'am. Al-An'am. Tak. Allah Taala nama dia. Dia apa? Al-An'am dalam Quran banyak ni. Al-An'am ni di antara makhluk yang Allah jadikan dengan tangan. Allah sebut kan dalam Quran, Allah tersebut jadikan dengan tangan Allah manusia. Dalam hadis Nabi beritahu Firdaus. Tak. Lepas tu Arash. Tak. Lepas tu Al-An'am. Inna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun. Allah Taala bagi kami yang jadikan untuk mereka ni, yang kami jadikan dengan tangan kami, binatang ternakan ni. Tiba-tiba mereka jadi pemilik, jadi tuan. Nah, kami yang jadikan, kami yang tundukkan. Wa dhallalna lahum, Allah kami tundukkan. Tak boleh heret mudah. Jadi Al-An'am ni besar makhluk. Dan di antara makhluk yang mana diturunkan daripada langit. Seperti mana manusia, Kalau kita tengok, kalau kita pakai zahir lah, surah Zumar kan, surah Zumar. Allah Taala sebut doa. Wa anzalna lakum, Allah Taala bagi tahu dalam surah Zumar. Jadi bukan khalaqakum min nafsin wahidah thumma ja'ala minha zawjaha wa anzala lakum minal an'am thamaniyata azwaj wa anzala lakum. Ulama cuba tahu ya, wa anzala lakum anna ja'ala lakum. Anzala tak ada, anzala yang menurunkan untuk kamu daripada anak sama. Nah, sebab tu Nabi Ibrahim bila sembelih kan, Allah waktu bagi tahu kan, tukar kibas daripada langit, daripada tak boleh ah. Tak boleh binatang ni dia apa dia dalam Quran dia hampir Baqarah Al-An'am, tak Baqarah Al-An'am. Allah Taala suruh perhati wa ilal ibli kaifa khuliqat. Tak perhati ke ibil, unta, bagaimana kejadian dia. Semua berkaitan dengan Al-An'am belaka. Hatta wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha kan, yang kita terjemah dengan kuda berlari tak. Sebenarnya unta. Itu tafsir daripada Ibnu Abbas, memang tafsir daripada Ibnu Abbas. Tafsir daripada Ibnu Abbas, kuda tu tafsir daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ajar ke. Tapi riwayat bagi tahu, tak, Sayyidina Ali pernah dengar, Sayyidina Ali dengar Ibnu Abbas mengajar bagi tahu wal adiyah tu kuda. Sayyidina Ali panggil, surah ni tu pada kami. Bagi tahu. Sayyidina Ali bagi tahu.
Bukan kuda, unta. Yang dia beritahu. Yang tu. Dan Ibn Abbas tarik dah. Ibn Abbas lepas tu bagi tahu unta. Tapi kita pakai hak lama. Hak lama dia. Tapi memang kalau kita perhati zahir kan memang masuk unta patut. Ibn Abbas nampak unta pun. Nampak unta pun. Tapi sebenarnya nampak kuda pun, tapi sebenarnya saya bagi tahu pada dia tak unta, ada unta. Jadi banyak. Dan Nabi SAW bagi tahu sifat orang mukmin pun unta juga. Orang mukmin ni, orang mukmin yang soleh sifat dia seperti mana unta. Dia sudut mana? Dia sudut mudah basah. Dia sudut mudah basah. Dan dia sahih kan, dia bagi tahu orang mukmin ni kal ibilil anif, Nabi bagi tahu. Orang mukmin ni sifat dia seperti mana unta mudah basah. In qada Nabi bagi tahu. Sekiranya dia dia turut ya. Tak nak sujud. Orang mukmin kena sifat dia lagu tu. Tak. Ya, payah basah ni bukan mukmin lagi. Payah basah ni iman tak sempurna. Tak. Allah tak nak gambar kan seperti mana unta. Unta lagu mana? Unta kalau budak ingat dia ikut. Dia mudah basah unta ni. Tak. Bahkan kalau suruh duduk atas batu, dia duduk atas batu. Dia tak ada. Ya, sifat semua tu dari sudut mana? Dari sudut mudah basah. Mudah basah ni sifat orang mukmin. Dia banyak dalam Quran kan tak? Unta, Al-An'am, sebut Baqarah, semua ni. Jadi bukan saja-saja dah. Tahu bagi tahu Tuhan daripada langit. Lepas tu Allah Taala bagi tahu kami jadikan dengan tangan kami. Tentu dah ada sesuatu surah ni. Patut surah ni Al-An'am ni kena kaji. Dari sudut perubatan ke, dari sudut gapo sepatut ni dikaji. Tak. Sesuai ada dengan kita gapo-gapo sepatut ni diberi perhatian, tapi tengok tak diberi perhatian. Tak. Tak diberi perhatian. Diberi perhatian gapo dia babi tu. Babi tu kat pakat duk kemung. Tak. Nak sesuai dengan kita. Tak kita kata tu orang kafir, orang Islam kita mana orang Islam kita? Tak, orang Islam kita. Cakap nak suruh ustaz ikut haji. Hanya kita duk raya ustaz. Yang mengaji, kita pula kena haji. Kita nak mengajar lagi. Ada. Tapi tengok dulu Quran tengok. Surah dari Quran ada surah Al-An'am. 114 surah ni ada Al-An'am. Ada Al-An'am. Bukan saya saja. Ini ilmu daripada Miladun Hakimin Ali. Allah tak bagi Hakim Ali ni dia nama Al-An'am. Bukan saya saja. Dia tentu sekali ada Al-An'am ni ada binatang-binatang korban kita kan. Ini simbol kepada simbol taslim pada Allah Subhanahu taala. Letak surah Al-An'am dalam surah Allah ajib. Ajib surah ni. Surah ni surah Al-An'am tapi dalam ni cerita kepada dia. Cerita tentang Allah. Sepatut surah ni nama Ar-Rahman ke ataupun nama Allah sepatutnya. Sebab surah Al-An'am ni sebelum ni ana bagi tahu dah surah ni kan turun sekaligus. Sebenarnya tidak baca fatwa daripada apa ni? Imam Nawawi rahimahullah. Bila orang tanya di zaman dia berlaku sebab tersebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak sahih kan tak? Tentang kelebihan surah Al-An'am ni turun sekaligus. Tak. Sehingga diwar-warkan begitu sehingga orang baca tak pada orang mati pada zaman Imam Nawawi. Dan dibaca dalam sembahyang tarawih pada hari ke-8 7 dia buat jadi lagu tu surah ni dibaca kan. Jadi Imam Nawawi telah tulis risalah mana bagi tahu berita tersebar surah ni turun sekaligus tak, itu tidak sabit turun sekaligus itu tidak sabit. Riwayat ada tapi semua masalah belaka, semua bermasalah belaka riwayat. Masalah dari mana? Dari sudut inqita', dari sudut tak sambung. Dari sudut tak sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah. Cuma dalam surah ni sepakat ke mana? Semua cerita tentang kebesaran Allah Subhanahu taala. Surah ni kalau satu orang baca tak cerita tentang kehebatan Allah, keagungan Allah Subhanahu taala, mata surah ni. Berarti sebenarnya kalau kita perhati tak sesuai nama Al-An'am. Macam mana surah cerita tentang kebesaran Allah tapi nama lembu kambing. Hai. Berarti Quran cukup mencabar. Sebenarnya memang tujuan cerita tentang kebesaran Allah sebenarnya untuk apa tu? Untuk baca tentang kebesaran Allah. Tak. Supaya kita tengok Al-An'am lah. Tu Al-An'am dari sudut mana? Dari sudut taslim pada Tuhan dia. Dari sudut taslim pada Tuhan dia. Al-An'am ni simbol contoh taslim pada Tuhan dia. Tuhan dia minta tekuk tengok nak unta. Unta ni Allah tengok di sebelah. Boleh tengok sama kita boleh tengok bila masa. Tengok unta nak sebelah. Kalau lagu mana unta orang sebelah unta. Orang tijak gitu kan caca gitu dia. Tak lawan ke apa? Taslim. Tahu dia nak kena dia nak kena sembelih kan? Tak. Tijak gitu, mari dengan parah dah. Dia gitu. Cutubik taslim. Tak ada melawai, tak ada gapo. Sampai tahap bila nyawa nak diambil pun taslim. Ni
Ni kita kena tiru daripada Al-An'am. Sebab tu Allah Ta'ala bagi tahu kalau tak, orang yang mana diberi akal seperti mana kita tak sesuai, Allah Ta'ala kritik kita lebih teruk daripada ni. Tak, lebih teruk daripada Al-An'am. Dan letak nama surah ni Al-An'am pun sesuai dah. Sebab surah ni cerita tentang kebesaran Allah. Dia tujuan kepada kebesaran Allah. Ajib, sekarang ni orang tahu. Kita cerita belakang ke tak? Orang cerita belakang. Allah hebat, Allah hebat, Allah hebat. Tapi tak cerita taslim pada Allah. Tak taslim. Tak taslim. Bahkan anggap perintah Allah Ta'ala tak ada apa-apa. Ajib. Tujuan kecek tentang kudrat Allah, tentang ilmu Allah. Supaya kita puas hati dengan perintah Allah. Kalau kita manusia sama-sama kita tak, satu orang itu hebat 8 PhD, 10 PhD tak, PhD, lepas tu tak, perintah dia, cadangan dia, pendapat dia tak ada nilai. Gapo dia? Kita duk puji. Apa tak kalau kita buat tamsil 8 PhD dengan anak dia sendiri. Anak umur 8 tahun, anak dia umur 10 tahun. Tak, dia adalah PhD. Tak, nasihat pada anak dia umur 8 tahun. Tak, anak dia kata kayak kemak dia, abah suruh masuk tahfiz, suruh masuk sekolah ni tak sesuai. Tak, tengok gugu gini-gini. Tak, orang bila dengar anak dia kecek lagu tu, anak dia tak reti. Tak, dengan ayah adalah PhD. Tak, PhD hafiz lagi, PhD aling lagi, PhD, semua PhD. Tapi itu manusia belaka, makhluk belaka. Walillahil masalul a'la. Kalau kita nak misal kita dengan kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala tak boleh. Tak, kalau nak banding dengan ilmu kita patah tengok. Hok kita celuk tu ke tak? Kalau kita kata ilmu kita lah, ilmu kita hok celuk tu. Apa tak kalau kita kata hok celuk tu ilmu seluruh makhluk. Ailah tu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kul law kana al-bahru midad li kalimati rabbi la nafida al-bahr tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bi mithlihi mana. Tak nak faham bagaimana Allah Taala cerita begitu. Katakanlah kalau laut tu ilmu laut tu jadi dakwah, laut ini untuk tulis ilmu Allah SWT, kalimah Allah SWT, nasa kering laut tu. Ilmu Allah tak habis lagi. Walaupun kami datang ke laut berkali-kali kan. Tentu lagu mana? Bagaimana zat yang memiliki ilmu lagu ni? Yang mana dia bagi dia dunia ni dia betul, dia datang ke kita dunia ni. Dia betul kita ni. Dia ada perintah dan larangan dia. Dia bagi tahu dia yang kontrol belaka, bukan orang lain kontrol. Mudarat dia yang kontrol. Baik, dengan bagi tahu mudarat dia yang kontrol. Bagi tahu semua hal dia tadbir belaka. Bagi tahu sekarang ni perintah dia. Kita nak ikut lagu mana perintah dia. Sepatut kita seperti mana Nabi bagi tahu dalam hadis ke tak? Patut Allah kata masuk dalam api. Kalau sahabat perintah Allah SWT. Ini tak ada. Sebab tu dia tak ada benda ni. Sebab tu Quran mari cerita benda ni. Selepas cerita tentang ahkam Allah SWT. Ni surah Maidah ni cerita ke? Sempurna ke ahkam Allah SWT. Sempurna ke perintah-perintah Allah SWT. Taslim pada Allah SWT. Mari soalan dia, apa kena taslim, apa kena taat perintah Allah, tak apa kena taslim pada Allah. Ni Allah ni siapa dia? Mari surah Al-An'am ni cerita tentang Allah. Allah apa dia? Apa kaitan Allah dengan kita? Jadi Allah tak bagi tahu. Bukan perintah dia saja. Dia berhak. Jadi Allah mana surah Al-An'am ni mari lepas surah Maidah ni nak bagi tahu supaya hilang semua iskal. Apa kita kena taat perintah Allah? Apa kita kena taslim pada Allah? Sebab Allah semata-mata. Sebab Allah yang jadikan kita, Allah bagi rezeki pada kita, Allah belakang. Jadi Allah Taala datang ke surah Al-An'am. Dari nama Al-An'am ni dah tahu dah Allah yang belakang ni, taslimlah kamu. Taslim pada Allah seperti mana Al-An'am taslim pada tuan dia. Taslim pada tuan dia. Siqah kita pada Allah Subhanahu Taala. Baru kita kata padan dengan Allah Taala cerita kudrat dia dengan ilmu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tengok Allah Taala mula pun dengan alhamdulillah. Kita sudah bercakap alhamdulillah maksud apa? Bukan segala puji bagi Allah. Memanglah segala puji bagi Allah. Tapi maksud segala puji bagi Allah sebenarnya apa dia? Kita bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Ini puji paling tinggi sekali. Ini kan baru kita faham bahawa bila kita ni milik Allah, isteri kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, harta kita ni milik Allah, semua ni milik Allah, semua ni, maka kita ucap alhamdulillah dengan ucap gini. Tak. Dan ni betul puji paling tinggi sekali. Yang ulama tempat tadi nak terjemah lagi. Kena terjemah segala puji bagi Allah. Tapi segala puji bagi Allah maksud kepada dia bahawa kita segala ni milik Allah belakang. Dan ni puji Allah, mengatakan kita ni milik Allah, ni puji Allah. Sebab kita puji atau orang kaya dak, itu kereta dia. Kereta dia, tu rumah dia, tu tanah dia. Tu dia dengar, dia kata kita gebah tu dia. Bangga. Sebab kata milik dia, ni gedung ni milik dia ni. Tak, rumah kek ni milik dia. Milik dia. Okey, bukan puji kita ke tak?
Orang puji orang kaya dah. Tu tanah dia, tu sekolah dia, tu tanah dia, tu tanah. Royak dia tu. Tu dia habis kan. Kau nak puji dia gapo dia? Puji gapo dia? Puji comel dia, puji tak ada gapo dia. Puji bahawa ni sesuatu milik dia, tu puji dia. Dan Allah SWT pun tengok. Ayat ni kan mari akhir surah Maidah walillahi mulkusa. Sesungguhnya milik Allah belaka apa yang ada di langit dan di bumi. Dan apa yang ada di antaranya. Dan dia berkuasa tu alhamdulillah. Kita bersaksi bahawa segala sesuatu milik Allah. Dan Allah ni siapa dia? Tengok. Allazi khalaqas samawati wal ardh. Dia yang menjadikan langit-langit dan bumi. Dan dia juga yang menjadikan zulumat wan nur. Allahu akbar. Zulumat dia. Zulumat ni apa dia? Semua zulumat. Zulumat zahir, malai dia sidik dia. Zulumat apa? Zulumat pemikiran. Zulumat syirik, zulumat bid'ah, zulumat segala kesesatan, segala hak kita kata zulumat, jahat, gapo-gapo semua. Siapa yang jadi? Allah yang jadikan. Allah kita jadi. Bukan zulumat ada tangan orang lain supaya kefahaman Majusi, supaya kefahaman Hindu kan ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Suku belakang dia balah. Baik dengan jahat dia balah. Entiti kuasa baik, kuasa jahat. Tak ada. Dia Allah yang jadikan zulmat, segala zulmat dia yang jadikan. Batukul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Surah nak mana baca untuk minta perlindungan yang cukup puas hati. Tak. Aku minta lindung denganmu ya Allah daripada apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Minta lindung dengan rabbil falaq. Al falaq ni apa? Qanun kejadian, baik dia buruk al falaq. Allah Taala jadikan segala sesuatu dengan qanun al falaq. Al falaq. Al-falaq ni qanun kejadian. Dalam Quran Allah Taala bagi innallaha falikul habbi wan nawa. Falik juga. Manusia pun qanun falaq juga. Semua kejadian ni Allah Taala jadikan dengan qanun falaq. Ni siapa dia pemilik qanun kejadian ni? Allah, Rabb. Aku minta lindung dengan pemilik falaq. Min syarri ma, daripada kejahatan yang dia jadikan. Allah. Sebab tu la malja minka illa la malja wala manja minka illa ilaik. Tengok. Kita tahu. Tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat berlindung daripada kamu ya, melainkan kepada kamu. Nak gimana kita? Tak ada. Nak gimana dah? La manja wala malja. Tidak ada tempat selamat, tidak ada tempat untuk berlindung daripada kamu ya Allah, melainkan kepada kamu. Apa sama? Ni Allah ya. Tak boleh. Dia tak ada benda lain dia boleh lawan. Dia tak ada dah. Tak boleh selamat. Dan wajahlah tu. Dia yang jadikan segala zulumat, segala kesesatan, segala bid'ah, segala syirik, segala pemikiran sonsel, segala gabo-gabo ni Allah yang jadi. Ni. Wan nur, dia yang jadikan cahaya. Dia yang jadikan cahaya. Cahaya hidayah, cahaya petunjuk, cahaya semua. Dia belakang. Thummal ladzi, tapi orang kafir Allah bagi tahu bi rabbihim ya'din, berpaling daripada Allah lagi ni. Nak cari selain daripada Allah Subhanahu taala. Ajib. Lepas ni kan huwa, lepas ni kul belakang. Tengok. Siapa dia? Huwal ladzi khalaqakum. Kemudian dia yang jadikan kamu asalnya daripada tanah. Kemudian dia yang tentukan ajal kamu tu. Itu satu tempoh yang dia telah tentukan. Summa antum tamtan. Tapi kamu ragu-ragu. Wa huwa Allah, tengok wa huwa Allah fis samawati wa fil ardh. Dialah Allah di langit dan juga dialah Allah di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia tahu tak rahsia kamu yang kamu sembunyikan, dia tahu wajahrakum, apa yang kamu zahirkan. Wa ya'lamu ma taksibu, dia tahu apa yang kamu sudah buat. Allah tahu belaka. Wa ma ta'tihim min ayatin, tapi Allah Taala bagi tahu tidak datang pada mereka ni orang Mekah. Surah ni sebelum ni surah Madaniyah. Ini surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Allah Taala tak sini. Allah Taala Maha mengetahui. Ini ilmu Allah. Surah Makkiyah. Tak turun selepas surah Hijr. Selepas surah Hijr. Biar Allah Taala tak sini. Ajib. Tidak datang pada mereka orang Mekah min ayatin, mana ayat? Min ayat, daripada ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanda kebesaran Allah, illa kanu anhaman, melainkan mereka semua kali berpaling. Ni yang menyebabkan manusia tak beriman ni bukan kerana tak jelas. Kerana bila mari bukti-bukti dia tak tengok, tak mikir pun. Tengok. Apa nak jelas lagu mana? Tak. Tunjuk tak segelih. Faqad kana Allah Taala buat perumpamaan gitulah supaya kita faham ni. Apa ni orang kafir Mekah ni 13 tahun Nabi dakwah tauhid Islam ni payah dak, bukan payah. Bila mari bukti kan tak tengok bukti. Ni bahaya sikap lagu ni. Sikap orang mukmin ni Nabi minta dengan orang Mekah, "Pak mari bukti." Tak nak tengok kita saya betul atau kamu betul. Tengok benda ni sama ada saya betul atau bawa betul. Nak tengok bukti. Orang mukmin lagu tu. Orang mungkin sama bukan keadaan karuk tu tak sana. Tak tengok. Ada masalah. Tengok.
orang mukmin. Allah SWT Nabi Allah Taala suruh kul hatu burhanakum, datangkan bukti kamu. Datangkan. Kalau kamu boleh bawa datangkan bukti yang mana lebih hebat daripada Quran, daripada Taurat, tak, kami sedia untuk ikut kamu. Kami sedia untuk ikut kamu. Attabi'u. Dan Nabi kata, aku akan ikut kamu. Tak, surah apa kita baca? Surah lain ini. Surah Qasas. Tak, surah Qasas. Tak. Allah Taala suruh Nabi bagi tahu pada orang Mekah. Katakanlah wahai Mekah. Tak. Kalau kamu boleh datangkan sebuah kitab, sebuah kajian yang lebih hebat daripada Quran, daripada Injil, daripada Taurat. Tak. Kamu boleh datangkan bukti itu, attabi'hu. Aku akan ikut kamu. Aku akan ikut kamu. Semua ni Islam agama kita lagu tu kuat. Faqad kadzabu bil haqqillah, sesungguhnya mereka telah dusta dengan kebenaran selepas datang pada mereka. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kan, akan datang pada mereka berita-berita yang mana mereka persendakan. Gapo dia ni? Azab akan datang pada mereka nanti. Allah bagi tahu berkenaan dengan berita-berita yang mereka duduk persendakan. Kiamatlah dan akhiratlah. Jumpa dah belakang ni. Mana kecil lagu ni kan? Zaman kita ni jumpa belakang dah. Mana? Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin. Kemudian Allah Taala suruh kita perhati berkenaan dengan orang sebelum kita ni. Kamu tak perhati ke berkenaan dengan kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard. Allah Akbar. Tengok tuan. Qadiyah perintah Allah. Allah Taala suruh kita perhati. Kamu tak tengok ke? Berapa banyak kami telah binasakan orang sebelum orang Mekah ni, daripada kurun-kurun sebelum ni, yang mana kami telah kukuhkan kedudukan mereka di atas muka bumi. Kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud. Allah bagi tahu, malam numakin lakum, apa yang kami tidak bagi pada kamu wahai Mekah. Tak, kamu ni tak ada belah mana. Umat dulu lebih hebat lagi. Wa arsalna as-samaa'a alaihim midrara, kami telah datangkan daripada langit midrara dengan bantuan begitu banyak. Wa ja'alna al-anhara tajri min tahtihim, kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Allah Taala bagi nikmat, Allah Taala bagi tahu. Fa ahlaknahum bidhunubihim, tengok, kami telah binasakan mereka dengan sebab sebab dosa mereka. Apa dia dosa? Langgar perintah Allah. Sebab tu qadiyah perintah Allah ni besar. Tak. Qadiyah perintah Allah SWT ni besar. Tak. Tauhid ni kerana perintah Allah. Tauhid ni kerana perintah Allah. Tak. Kerana perintah Allah SWT. Tengok Allah Taala mula, fa ahlaknahum, kami binasakan mereka sebab mereka telah berdosa, kerana dosa-dosa mereka. Langgar. Tentu sekali dosa paling besar sekali langgar tauhid lah. Langgar tauhid lah. Tapi Allah Taala sebut kerana dosa. Sebab apa sebut dosa ni? Supaya nak timbul orang mukmin, dosa ni bahaya. Sebab orang sekarang ni tak ada rasa gapo. Tak. Allah Taala datang ke banjir, tergelai rumah gapo-gapo dak. Tak ada rasa kait dengan dosa. Ada rasa dosa, tak semaya situ. Hok pergi bagi bantuan tu semaya. Hok kena bantu tak semaya semaya. Dia tak semaya. Tak. Sebab tak ada rasa. Sebab umat sekarang ni tak ada rasa. Tak ada rasa berdosa. Rasa berdosa tak ada. Ini bahaya. Sebab tu Quran dia timbulkan rasa berdosa. Dia rasa berdosa. Rasa ketuhanan, rasa kehambaan, rasa berdosa. Ini perlu yang kita bina. Sebab tu bahasa-bahasa dibina lagu ni. Syuur kita setahu mana timbul dalam hati kita ni bila langgar perintah, rasa berdosa, bila cerita tentang kebesaran Allah SWT, rasa ketuhanan. Tak. Bila cerita tentang kita ni, rasa kehambaan kita ni. Hak ni jadi pemangking untuk kita taat perintah Allah SWT. Kalau syuur ni tak ada ke dah. Syuur sebab kita faham lah. Syuur apa? Ayah kita sakit dah, mak kita sakit, kita unggal lalu. Sebab syuur ada. Orang yang tidak ada syuur, tidak ada rasa ayah, tak ada rasa kebesaran ayah dia tu ke tak? Sebab ayah dia tak cara dia ke tak? Tak balik. Dia rela main futsal lagi. Tak. Gua ajak main futsal tu boleh tinggal. Tak boleh tinggal apa? Sebab apa? Sebab tak ada syuur. Tapi kalau ada syuur, ada rasa ayah tu, ada rasa di hati dah. Berlawan sungguh tu. Tak? Bertinggal. Tak? Langsung putih benar dia. Tak ada dia habis main ni habis. Ada dia tak boleh tinggal juga. Tinggal juga. Ni dia ni bahagian apa dia? Main sipanai pun. Tak boleh tinggal main sipanai ya. Ayah sakit. Tak balik. Sebab tak ada rasa. Sebab tak ada rasa. Sebab tu kita manusia dia gitu. Sebab tu Quran ni sebenarnya dia nak timbulkan rasa. Nak rasa. Tengok bahasa dalam sunnah ni pun gitu. Fa ahlaknahum, kami telah binasakan mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansha'na min ba'dihim qarnan, lalu kami bangkitkan selepas mereka tu kaum yang lain pula, bangsa yang lain pula. Kemudian Allah Taala jawab permintaan daripada orang Mekah sebelum ni. Tak. Minta apa dia? Wahai Muhammad, tolong turunkan Quran yang kemudian jamah dengan tangan. Allah Taala kata walau nazzalna alaih, kalau kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad sebuah kitab,
fi qirtas, dalam kertas, tertulis dalam kitab seperti mana kita ni. Falamasuhu bi aidihim, lalu mereka sentuh dengan tangan mereka. Laqala alladziina kafaru, nasar, mereka kata apa pula? In hadza illa ini sihir ni. Gitu pula manusia. Wa qalu la, mereka kata lagi, apa tak turun malaikatnya? Waktu malaikat kau ayat Jibril belah tu, Jibril sendiri kecek. Tentang Allah, tentang akhirat ni. Allah kata, walau anzalna malakan, kalau kami turun malaikat ni, laqudiyal amr summa la yunzarun. Bab malaikat turun tu azab ya, untuk orang degil ni. Malaikat hanya diturunkan pada orang degil ni untuk azab ya. Kalau diturunkan malaikat Allah, walau ja'alna, kalau kami turunkan malaikat untuk dakwah, untuk islah, Allah tak bagi tu, la ja'alna hurujan, nasya kami akan tukar malaikat tu jadi orang, sebab kalau turun malaikat tak nampak pula. Tapi waktu malaikat turun dah, malaikat kami ada dah ni. Masuk, Nabi bagi tahu dah semua dah. Bila masuk dalam masjid, malaikat ada duduk doa kita tak nampak pula. Kalau ada pula, dah tengok pula, macam jauh ke malaikat gitu pula. La ja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun. Lalu ada jadi pada mereka seperti mana sebelum ni juga. Kekeliruan itu akan sentiasa semua. Mereka jangan kata jauh dulu ke malaikat lagu ni. Kau apa dia? Dia panggil siapa dia tahu. Tak. Apa dia? Tengok saya bagi tahu. Manusia dia buat alasan. Wala qad istuhzi'a bi rusulin. Betul Allah Taala pujuk Nabi. Sesungguhnya bukan kamu je wahai Muhammad didustai, dipersendakan. Semua Nabi dipersendakan. Sebab tu semua Nabi tak ada istisna. Sebab tu kita ingat Nabi Isa turun ni kan, tak ingat orang turun, orang sambut dengan kapet merah dah. Silat-silat sama kita je Allah. Mungkin rasa dalam WhatsApp ke? Dari WhatsApp ni. Ya Allah. Nganyi. Lagu ni je Nabi. Kita semak lagi sodah. Ingat kau lagu mana? Kau Nabi tu kat pakar semua. Betul ke? Orang ada gambar ke tak? Orang silap faham ke tak? Nabi Yusuf kata ke, tubik tu kat pakar kerak tangan. Tak? Comel. Nabi kita comel lagi. Mana ada orang? Nabi lalu kedai orang nyanyi belakang. Kalau comel, tak. Memanglah sempurna Nabi, tapi dia bukanlah siapa tahap lagu tu. Tahap lagu tu. Ada orang yang pandai biasa juga. Saya tak akan hias jadi biasa. Cok manusia kan bila. Sebab tu ajib manusia ni. Sebab tu sama kita kata comel. Dia dah kena dah. Dia kena dah. Dia rasa comel. Kita tengok ada orang tina comel, lelaki tak comel, lelaki comel, tina tak comel. Kita tengok tak comel, dia tengok comel. Tak. Kita duduk sama mereka kan. Kita pergi jalan supermarket kan tak? Dengan set-set kita kan. Duduk jalan kita. Maulana. Very beautiful Maulana. Kita kata mana? Tu depan dia. Kita tengok letih, kita tengok tak? Tengok. Kita tengok. Kalau orang Indonesia kata tak, mata rosak dosa boleh. Tak. Tapi dia tadi, dia tengok kami comel habis. Asal nak buat tengok. Betul orang tak sama tak nak buat. Tak. Berarti dia jadi orita, dia tengok orita juga comel. Dia ada orang dia juga. Apa kita lah tengok orang kita juga. Tak mula-mula ya, kalau pergi Pakistan tengok set patan tu kan tak. Mata hijau, mata biru comel. Mula-mula ya tu kan. Duduk situ sebulan, 9 bulan kat taksir ya. Tak, dia nak Melayu juga. Dia Melayu. Bangla. Dia tak nak buat kita dah. Jadi tak sama. Nisbah ni. Tak. Tapi syurga tu samalah. Tapi nak bagi tahu, Allah Taala bagi tahu pada Nabi, semua Nabi, bukan Nabi kita kena lagu ni, semua Nabi kena lagu ni. Dipersendakan, buat nganyi. Fahaqa bil ladina sakhiru, lalu menimpalah orang yang mana mempersenda tu di kalangan mereka apa yang mereka persendakan sebelum ni. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah berjalanlah di atas muka. Lepas ni kul siru, tengok kul belakang lepas ni. Kul. Ni sebab tu surah ni dari sudut bahasa dia. Sebelum ni kan huwa Allah, huwa ada. Cara dia memang intonasi dia gitu. Dialah Allah kan. Sudah tak kebal. Lepas tu kan untuk orang syak tentang Allah ni, untuk orang ragu tentang Allah ni, kul katakanlah. Kalau kita kumpul belakang kan, syak lagi kat gila kata. Tak mana dalil begitu kuat sekali. Tengok bermula ni kul. Katakanlah kul siru fil ard. Jalan di atas muka. Kemudian tengok bagaimana orang mana kalau tak yakin lagi tak dunia ni tempat ujian. Tak. Tengoklah jalan, tengok orang sebelum kamu. Sekarang ni gila dah kamu. Ya. Siru fil ard. Jalan di atas muka. Kemudian perhati kaifa kana akibatul mu'min. Bagaimana kesudahan orang yang mendustai perintah Allah. Kul katakanlah liman ma fil samawati wal ard. Milik siapa ni? Langit dan bumi. Milik siapa?
Kullillah, katakanlah milik Allah. Dan Allah telah tulis ke atas diri dia ni rahmah. Pewajib ke atas diri dia ni rahmah. Allah telah pewajib diri dia ni. Sebab tu dalam hadis Nabi bagi tahu kan, kamu datang menghadap Allah dengan bawa dosa sepenuh langit. Minta ampun, Allah Taala ampun, Allah Taala tidak peduli. Ni Allah kita ni. Kata ba'alana, dia telah pewajib ke atas diri dia rahmat. Minta maaf rahmat kepada dia. Hamba minta maaf, dia maaf lalu. Dia maaf lalu. Ini sebenarnya kita nak pujuk orang, nak pujuk. Ni baca pada orang Mekah ni. Ni harapan pada orang Mekah yang syirik dengan Allah Taala, yang macam-macam. Tak. Kita sama-sama kita lagi lah. Tak. Ni kita pula sama-sama kita kat, kalau boleh kat tak selamat. Tak. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah. Pasti dia akan selamat, dia akan bangkitkan kamu pada hari kiamat nanti. Tidak ada keraguan padanya. Dan orang yang rugi ialah orang yang mana tidak beriman. Tengoklah, alladzina khasiru, orang yang rugi, orang yang merugi diri mereka siapa dia? Orang yang tidak beriman. Walahu ma sakana fillah. Ini ayat di antara ayat ajaib dari sudut bahasa. Satu ayat tapi ada dia mengandungi cukup sempurna. Tengok, walahu ma sakana fil laili wan nahar. Milik dia belaka apa yang sakana fil laili wan nahar. Allah dari ayat ini Allah nak bagi tahu Malaysia pun milik dia, dan apa yang terkena pada Malaysia pun milik dia. Tengok, mana boleh make kan? Sepatutnya kena buat ayat asing. Walahu ma fil laili wan nahar. Milik dia apa yang ada pada malam dia, apa yang ada pada siang. Apa yang ada pada malam. Dan milik dia seakan apa? Tepat. Dari sudut masa sah, dari sudut tepat sah. Apa yang berada tu milik dia belakang. Apa waktu yang ada pun milik dia juga. Waktu pun milik dia, apa yang ada tu milik dia juga. Di mana saja pun milik dia belakang. Muncul tak ada. Dengan ayat pendek ni kan, kesimpulan bagi segala ni milik Allah belakang. Segala ni milik Allah belakang. Dengan separuh ayat ni. Segala-gala ni milik dia belakang. Wa huwas samiul alim, dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Kul, katakanlah, aghairallah, adakah Allah lain, Tuhan lain, aku nak jadikan sebagai pelindung aku, sedangkan fatiris sama. Dia adalah Allah lah, fatiris samawa, mencipta langit-langit dan bumi. Fatir ni apa? Yang mula-mula cipta. Tak ada contoh sebelum tu. Fatiris sama. Wa huwa yut'im, tengok, dia yang bagi makan, wala yut'am, dia tidak berhajat pada makannya. Dia bagi. Tengok Allah Taala sebut ni. Sebut bagi makan ke apa ni? Supaya kita serah. Tak. Dia yang bagi makan pada kita. Dia yang bagi makan. Orang lain tu ayah kita ke, hijau kita ke, asbab ya, asbab. Kita jangan. Tak. Dia yang bagi. Semua kali kita perhatikan ya asbab pun Allah Taala buat. Dia yang menghidupkan dia ni, dia menghidupkan dia belakang, dia kontrol. Dia yang atur belakang. Wa huwa yut'im, dia yang bagi makan, wala yut'am, dia tidak berhajat. Qul inni umirtu an akuna awwala man aslam. Tengok Allah Taala suruh Nabi kata, katakanlah inni umirtu, aku diperintahkan supaya aku jadi orang yang mula-mula sekali man aslam. Tengok, cerita sikit tadi dia aslam. Orang yang mana? Man aslam. Di antara orang yang mana paling tunduk pada Allah. Wala takunanna min, jangan jadi orang yang musyrik dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul inni akhaf, bila diminta supaya syirik dengan Allah Taala ada. Tolak ansur sikit. Qul inni akhaf, aku takut. Ini aku Nabi nak takut. In asaitu rabbi, sekiranya aku derhaka pada Tuhan aku, azab yaumin azim. May yusraf anhu yauma idzin. Siapa dia boleh apa dia? Yusraf anhu yauma idzin. Bila pergi akhirat nanti daripada azab, siapa dia boleh halal azab tu pada hari tersebut? Man yusraf anhu yauma idzin, siapa dia dijauhkan pada hari tersebut azab, faqad rahim. Maka itulah orang yang mana dapat rahmat. Itulah kejayaan yang sebenar. Wa in yamsaskallah bidurin fala. Bila Allah SWT buat keputusan dan untuk timpakan mudarat, maka tak ada siapa boleh halal melainkan dia. Bila Allah Taala berusaha untuk bagi kebaikan, maka dia berkuasa, tak ada siapa boleh halal juga, dia berkuasa. Dan ini dia, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Dan Allah lah yang ni nak terjemah lagu mana? Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Ini ayat ni di antara ayat usul. Ayat usul, wa huwal, Allah yang qahir belaka hamba ni. Allah yang qahir, Putin ke, siapa dia ke, semua kita ke siapa? Allah qahir. Allah yang kontrol itu. Allah wal qahir fawqa ibadi. Semua hamba, Jibril ke, semua Allah qahir. Bukan kita sendiri, tak ada. Tak terlepas siapa dia. Baik siapa, baik orang kafir, orang mukmin, orang siapa-siapa. Wa huwal qahiru fawqa ibadi. Wa huwal hakim al khabir. Tengok, dia hakim, dia khabir.
Ajib. Qul ayyu syai'in akbaru syahida. Kata tanya mereka wahai Muhammad, tanya orang Mekah ni, penyaksian lagu mana paling besar sekali bagi kamu? Orang Mekah kata Allah. Maka qulillah syahidun, Allah yang jadi saksi di antara aku dengan kamu. Dialah yang wahyu kepada aku Quran ni untuk aku bagi peringatan pada kamu. Dan apa yang disampaikan. Innakum latasyhaduna, sekiranya kamu bersaksi bahawa ada Allah lain bersama Allah ni, ada Tuhan lain bersama Allah ni, maka katakanlah wahai Muhammad, Allah la asyhadu, aku tidak akan bersaksi. Qul, katakanlah innama huwa ilahun wahid. Sesungguhnya dialah ilah yang satu dan aku berlepas diri daripada apa yang kamu sekutukan. Kemudian Allah dah sebut orang yang mana kami bagi pada mereka ilmu kitab, mereka tahu tentang Quran, tentang Nabi seperti mana mereka tahu tentang anak mereka, dan orang yang paling rugi ialah orang yang mana tidak mahu beriman. Kita sambung dekat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda wa ja'alna akhiratana khairan. Radina billahi rabbil alamin. Walhamdulillah.